Assalamualaikum dan salam sejahtera. Encik Jamal, Dr. Aida dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 4 akan membentangkan gagasan pertama berkaitan dengan sistem penilaian prestasi di organisasi pendidikan. BPP akan dibincangkan dengan lebih mendalam lagi kerana penilaian ini adalah di bawah penilaian sektor pendidikan. Ahli kumpulan 4 terdiri daripada Nur Adila, Abdul Razak, Khairul dan Sato. Penilaian prestasi kerja adalah satu amalan pengurusan yang sangat penting dalam sesebuah organisasi bagi memastikan setiap staf memberi perkhidmatan secara optimal. Aspek penilaian prestasi telah diakui oleh ramai pengkaji adalah aspek terpenting dalam pengurusan sumber manusia yang dianggap sebagai asas kepada sesebuah organisasi. Oleh itu, organisasi pendidikan menetapkan penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan sebagai garis panduan prestasi kerja. Hasrat penilaian bersepadu ini dibangunkan adalah untuk menggantikan beberapa penilaian sedia ada di KPM yang digabungkan menjadi satu instrumen penilaian sahaja. Penilaian bersepadu ini adalah penilaian baru yang memberi fokus kepada elemen pembangunan kompetensi dan potensi berasaskan grade dan jawatan serta mengambil kira kepelbagaian bidang tugas pegawai perkhidmatan pendidikan. Konsep berasaskan tugas dan tempat bertugas bermaksud penilaian dilaksanakan berdasarkan bidang tugas dan tempat bertugas PPP. Standard prestasi adalah selaras dengan Government Transformation Program 2.0 dan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2015 iaitu Anjakan 4 dan Anjakan 5. Sejajar dengan hasrat kerajaan ke arah transformasi pendidikan, maka penilaian bersepadu ini memenuhi aspirasi PPM 2013-2025 yang meliputi Anjakan 4 iaitu transformasi keguruan sebagai profesyen pilihan dengan melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi mulai 2016. Anjakan 5 iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah dengan memperkukuhkan kriteria pemilihan dan asas perancangan penggantian bagi pengetua guru besar mulai 2013. Menurut LI 2004, penilaian prestasi merupakan suatu proses yang berstruktur dan formal di mana ia bertujuan untuk menilai tahap pencapaian setiap pekerja dalam sesebuah organisasi dalam menjalankan tugas dengan baik. Manakala, Rozhan 2005 mengatakan penilaian prestasi adalah proses yang menentukan nilai relatif seseorang pekerja kepada syarikat dari segi prestasi kerja, kebolehan dan potensi. Melalui penilaian prestasi, nilai dan sumbangan yang diberikan oleh setiap pekerja dapat ditentukan. Dua matlamat utama dalam penilaian bersepadu ini adalah meningkatkan kecekapan dan komitmen bagi melahirkan PPP yang berprestasi tinggi. Yang kedua, penilaian menyeluruh yang menggabung jaringan kompetensi dan potensi serta keberhasilan PPP berasaskan peningkatan. Kita lihat pula prinsip dan konsep asas penilaian. Bagi prinsip, penilaian yang adil dan telus berasaskan kepada kompetensi, potensi dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Prinsip yang kedua adalah menggalakkan persaingan yang positif dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti ke arah pencapaian objektif organisasi. Konsep penilaian pula mempunyai fleksibiliti dalam kesesuaian masa, kesesuaian tempat dan kepelbagaian kaedah. Kategori kumpulan dalam penilaian bersepadu ini terdiri daripada PDP, PT Bahagian Pentadbiran Akademik, PT Pentadbiran Bahagian, Fasilitator dan Jurulatih.
Bagi sistem penilaian prestasi organisasi, kumpulan kami telah memilih teori keadilan. Keadilan penilaian prestasi organisasi boleh membawa kepada komitmen yang tinggi kepada bidang tugas seseorang pekerja. Teori ini terdiri dari dua aspek yang penting, iaitu keadilan pengagihan dan keadilan prosedur. Bagi keadilan pengagihan, ia memusatkan perhatian kepada kewajaran prestasi. Contohnya, penilaian yang dilakukan bagi melihat prestasi kerja akan memberi kesan kepada motivasi pekerja. Keadilan dalam penilaian akan meningkatkan lagi prestasi dalam satu-satu organisasi. Manakala keadilan prosedur pula adalah keadaan di mana proses-proses penilaian dilakukan secara adil dan telus. Proses penilaian hendaklah diseragamkan bagi setiap pekerja bagi melihat kesaksamaan dalam penilaian prestasi tersebut. Terdapat 5 elemen penting dalam model ciri kerja Robbins 2008. Yang pertama adalah kepelbagaian kemahiran. Ia merujuk kepada pelbagai jenis aktiviti yang diperlukan bagi menyelesaikan pekerjaan dan sejauh mana pekerja menggunakan kemahiran bagi menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua adalah identiti tugas. Identiti tugas merujuk kepada setakat mana pekerja melengkapkan keseluruhan tugas mengikut kreativiti. Ia melibatkan pelbagai peringkat lapisan pentadbiran pendidikan yang mempunyai skop tugas masing-masing. Elemen yang ketiga adalah kepentingan tugas. Ia merujuk kepada tahap kesan tugas tertentu dalam kehidupan atau kerja orang lain. Sebagai contoh, seorang guru mempunyai tugas yang penting dalam memberi pendidikan kepada anak-anak pelajar. Pemantauan dilakukan dalam selang masa tertentu bertujuan mengenal pasti dan menyelia prestasi setiap kaki tangan dalam organisasi. Matlamat pemantauan salah satunya adalah untuk pengukuran prestasi. Yang terakhir adalah maklum balas. Maklum balas ini merujuk kepada tahap maklum balas yang diterima oleh individu tentang keberkesanan kerja mereka. Maklum balas yang diterima selepas pemantauan capaian penilaian prestasi dilakukan di organisasi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cik Jamal, Dr. Aida dan rakan-rakan sekalian, saya Abdul Razak bin Kasim akan menyambung pembentangan kumpulan 4 pada petang ini. Jadi saya akan menerangkan apakah komponen penting yang ada dalam penilaian bersepadu pegawai Perkhidmatan Pendidikan ini. Jadi saya kira penting untuk kita memahami apakah komponen instrumen yang ada dan keduanya siapakah individu penting yang terlibat di dalam penilaian ini. Baik. Apakah komponen instrumen yang dinilai dalam penilaian bersepadu ini? Penilaian bersepadu ini mempunyai tiga komponen instrumen iaitu komponen instrumen generik, komponen instrumen fungsional dan komponen instrumen keberhasilan. Komponen instrumen generik ini adalah sama bagi semua pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Kerana contohnya elemen tentang professionalism dan juga sumbangan seorang pegawai tersebut. Jadi ini boleh dikatakan sama bagi setiap kategori pegawai. Sama ada beliau adalah seorang guru ataupun seorang pemimpin di sekolah ataupun seorang SISC Plus ataupun seorang pegawai di JPN ataupun sebagai seorang jurulatih sukan. Jadi elemen generik ini adalah sama bagi semua kategori pegawai perkhidmatan pendidikan. Bagi kategori komponen instrumen fungsional pula, dia adalah berdasarkan kepada pengetahuan dan kemahiran, berdasarkan bidang tugas PPP itu sendiri. Contohnya bagi seorang guru, pastinya fungsional yang besar adalah bagaimana guru itu berfungsi sebagai seorang pengajar, pendidik di dalam kelas. Baik. Yang seterusnya adalah komponen instrumen keberhasilan. Ini dinilai berdasarkan peningkatan dan pencapaian hasil kerja berasaskan bidang tugas itu tadi. Dan adakah sasaran yang disasarkan pada awal tahun dapat dicapai pada akhir tahun. Saya akan terangkan dalam slide ini. Baik. Instrumen generik tadi, dimensi pertama adalah professionalism. Jadi penilaian bersepadu ini menilai sejauh mana nilai profesional seorang pegawai tersebut
yang mana sasiahnya, bagaimana potensinya, bagaimana keilmuan dan pengetahuannya, dan bagaimana kesediaan dan kewibawaan seorang pegawai tersebut. Setiap elemen ini membawa weightage yang berbeza, iaitu 6%, 4% dan sebagainya. Dan kesediaan menjalankan tugas itu membawa weightage yang agak besar, iaitu 10%. Dan semua ini membawa kepada weightage pemberat 30%. Seterusnya, instrumen generik yang diambil kira juga adalah dimensi penglibatan seorang pegawai tersebut. Ada tak seorang pegawai tersebut melakukan atau mengadakan hubungan luar daripada yang ada di institusi beliau bekerja. Contohnya jika seorang guru dia berada di sekolah, ada tak dia menjalankan jalinan ataupun jaringan dengan sekolah lain, dengan institusi lain ataupun sama ada individu lain, tenaga pakar di luar negara dan sebagainya. Jika ini ada, ia akan memberikan nilai tambah kepada pegawai tersebut. Dan seterusnya, ada tak seorang pegawai tersebut memberikan sumbangan, sumbangan profesional dan juga sumbangan sosial dalam tahun penilaian tersebut. Ada tak buku yang dihasilkan, ada tak kertas kerja yang dibentangkan, dan ada tak khidmat-khidmat sosial yang telah dilakukan. Ya, itu semua diambil kira dalam penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan. Baik, seterusnya, instrumen fungsional. Ini membawa weightage yang sangat besar, iaitu 60%. Jadi sebagai seorang guru, seorang guru akan dinilai bagaimana perancangannya, bagaimana pelaksanaan PDP-nya, bagaimana pentaksiran PDP beliau. Ya, iaitu dia akan membawa weightage yang berbeza, perancangan 20%, pelaksanaan 30% dan pentaksiran 10%, yang membawa kepada markah 60%. Besar ya. Seterusnya, kita ingat tadi iaitu keberhasilan. Jadi inilah borang format keberhasilan yang akan diisi pada awal tahun oleh semua guru. Ya. Jadi guru akan meletakkan sasaran. Berapakah, contohnya berapakah bilang kelas 5 berjaya menghasilkan 20 pelajar yang mendapat grade A dalam peperiksaan matematik pada akhir tahun contohnya. Jadi kita akan lihat pada akhir tahun adakah sasaran tersebut dapat dicapai ataupun tidak. Jadi ini juga membawa weightage ataupun pemberat pada markah prestasi bagi seorang pegawai. Baik. Inilah dia apakah wajaran markah mengikut dimensi tadi. Jadi dimensi generik tadi, instrumen generik tadi iaitu professionalism dan penglibatan membawa 40% dan functional iaitu kemahiran tadi membawa 60%. Jadi kalau kita campurkan 60, 30 dan 10 membawa 100%. Tapi 100% itu dijadikan pula sebagai 90% kepada keseluruhan markah prestasi. Kerana 10% lagi adalah datang daripada keberhasilan yang kita telah tetapkan pada awal tahun tadi, iaitu dalam format Excel yang telah saya tunjukkan ataupun paparkan sebentar tadi. Jadi dengan menggabungkan elemen generik, functional dan juga keberhasilan tersebut, maka markah keseluruhan seorang prestasi seorang pegawai itu akan dapat dijana. Jadi jika markahnya ialah 0 hingga 59.99%, maka pegawai itu dinisbahkan berprestasi rendah. Dan jika dapat 60 hingga 79.99%, prestasi sederhana. 80 hingga 89.99% prestasi tinggi. Dan 90 hingga 100% prestasi cemerlang. Baik. Jadi setelah kita memahami komponen instrumen yang ada dalam penilaian bersepadu ini, kita lihat pula individu utama yang terlibat dalam penilaian bersepadu ini. Sudah tentunya apa yang kita sebutkan sebagai PP dan PYD. PP adalah pegawai penilai dan PYD adalah pegawai yang dinilai. Sungguh pun begitu, di sekolah pastinya perlu diadakan jawatan kuasa penilaian bersepadu pegawai pendidikan ini, yang biasanya dipengerusikan oleh guru besar ataupun pengetua di sekolah tersebut. Dan 3 ahli jawatan kuasa yang pertama biasanya adalah terdiri daripada guru-guru penolong kanan, setiausaha dan juga urus setia.
Jadi ini semua adalah lentikan sekolah sama ada meletakkan contohnya ketua panitia ataupun setiausaha kurikulum, guru ICT dan sebagainya. Ini bergantung kepada kebijaksanaan pengurusi di sekolah. Baik. Apakah tanggungjawab jantukuasa PBPPP ini? Jantukuasa ini bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras, memantau pelaksanaannya, memberikan latihan dalaman, memberikan taklimat dan sebagainya, dan memastikan penyediaan laporan dan sebagainya berlaku dengan baik. Jadi sekarang kita lihat, apakah kriteria utama sebagai pegawai penilai, PP? Pegawai penilai mestilah terdiri daripada orang yang mempunyai hubungan kerja dengan pegawai yang dinilai. Seterusnya, pegawai penilai mestilah satu grade lebih tinggi, sekurang-kurangnya satu grade lebih tinggi daripada pegawai yang dinilai, atau ketua organisasi ataupun penyelia kepada pegawai yang dinilai tersebut. Seterusnya, dia tidak mempunyai hubungan kekeluargaan terdekat, ada melalui pertalian darah ataupun perkahwinan. Bermakna suami, isteri, anak, adik-beradik, anak saudara, mertua, menantu, ipar, sepupu ataupun biras tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan pegawai penilai tersebut tidak boleh pegawai yang dinilainya ada mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun pertalian darah. Seterusnya, apakah maklumat penting lagi bagi seorang pegawai penilai dan pegawai yang dinilai? Tempohnya. Tempoh pegawai penilai mestilah menyelia sekurang-kurang 6 bulan pada tahun semasa. 6 bulan. Maksudnya pegawai penilai tersebut dapat menyelia pegawai yang dinilai selama 6 bulan. Tetapi ada juga kes-kes tertentu di mana dibenarkan minimum ialah 3 bulan. Bagi pegawai yang dinilai pula, dia mesti berkhidmat di sekolah yang bertugas melebihi 6 bulan. Dan jika pegawai tersebut adalah pegawai yang baru dilantik, maka maka dia akan dinilai pada tahun yang berikutnya setelah genap 6 bulan dia berkhidmat di sekolah tersebut. Dan seterusnya, syarat penilaian bagi pegawai penilai dan pegawai yang dinilai. Pegawai penilai, sekiranya pegawai penilai berkhidmat di dua jabatan yang berlainan dalam tempoh masa yang sama panjang, maka pegawai penilai masih boleh menjadi penilai di jabatan sebelum jika perlu. Bermakna jika pegawai penilai berpindah daripada sekolah A ke sekolah B dalam masa yang sama, iaitu 6 bulan, maka dia boleh, walaupun dia berada di sekolah B, tapi dia masih boleh menjadi penilai di sekolah A. Dan pegawai penilai boleh dilantik di kalangan pegawai yang berlainan skim perkhidmatan. Bermakna, contohnya jika PTD boleh menilai PPP. Baik, seterusnya pegawai yang dinilai, sekiranya pegawai yang dinilai berkhidmat di dua jabatan yang berlainan dalam tempoh yang sama panjang, maka penilaian hendaklah dilaksanakan di jabatan pegawai yang dinilai berkhidmat semasa, bukan yang sebelum ini. Dan seterusnya, pegawai yang dinilai merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah dilantik oleh SPP secara tetap atau kontrak yang berkhidmat di KPM dan agensi bawah sediaannya. Pegawai yang dinilai merupakan PPP grade 54 ke bawah dan grade C dan grade B bagi VK. Dan seterusnya, pegawai perkhidmatan pendidikan kumpulan JUSA, guru pinjaman dan kadir tidak dinilai menggunakan PBPPP. Pada petang ini kita fokuskan pada PBPPP. Baik, seterusnya. Jika berlaku kes-kes khas, sekiranya penilaian tidak diselesaikan oleh pegawai penilai yang telah bersara ataupun meninggal dunia, meletak jawatan atau tidak dapat dikesan, maka jawatankuasa PPPP organisasi perlu melantik pegawai penilai baru bagi pegawai yang dinilai tersebut. Jadi pegawai penilai perlu dilantik dalam organisasi sahaja, kecuali bagi kumpulan kepimpinan organisasi. Maksudnya kalau guru besar dan pengetua akan dinilai oleh pegawai di PPD, berlainan organisasi. Baik. Pegawai yang dinilai akan jika pegawai yang dinilai akan bersara pada tahun penilaian semasa tetapi berkhidmat melebihi 6 bulan, maka
pegawai tersebut perlu untuk dinilai. Bagi jawatan tertentu, pegawai yang dinilai boleh dinilai oleh seorang PP sahaja. Contohnya, jawatan pegawai khas dan ketua sektor di JPM. Jadi dia akan dinilai oleh seorang pegawai penilai saja. Biasanya bagi seorang guru, terdapat 2 orang pegawai penilai. Baik. Seterusnya, pegawai interim atau pelantikan secara pentadbiran perlu dinilai di tempat bertugas semasa. Dan PPP yang berstatus pool perlu dinilai berdasarkan syarat tempoh penilaian. Status pool ni biasanya adalah yang ada masalah disiplin dan sebagainya. Jadi dia pun perlu dinilai berdasarkan syarat tempoh penilaian. Baik. Jadi penilaian mestilah dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh prestasi tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelum tu mendapat 80%, jadi jangan pegawai penilai mestilah tidak terpengaruh dengan prestasi tersebut, tetapi menilai kepada prestasi tahun semasa. Ataupun faktor yang boleh dianggap sebagai unsur-unsur pilih kasih yang boleh mencemarkan nilai integriti. Dan KPM sendiri tidak menyediakan sebarang sistem yang memaparkan markah penilaian bagi memastikan integriti ini dijaga. Dan seterusnya, pemberian skor antara kedua-dua pegawai penilai kepada pegawai yang dinilai adalah sulit. Mereka boleh mengadakan perbincangan berkaitan prestasi PYD, namun tidak boleh berbincang dalam menetapkan pemberian skor PYD. Pegawai penilai perlulah menjaga kerahsiaan skor pegawai yang dinilai. Mesti menjaga kerahsiaan. Tidak boleh memberitahu berapakah markah yang diberikan kepada pegawai yang dinilai, pada guru yang dinilai. Dan penilaian tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa ataupun pada saat akhir. Dan penilaian dibuat dengan keyakinan bahawa pegawai yang dinilai merupakan aset yang terpenting yang perlu dan boleh dimajukan dari semasa ke semasa. Ini aspek integriti yang perlu ada pada seorang pegawai penilai. Dan seterusnya, pegawai penilai tidak boleh mengambil jalan mudah dengan memberikan skor dalam lingkungan pertengahan sahaja. Jika pegawai yang dinilai tersebut layak untuk mendapat markah yang tinggi, maka pegawai penilai perlulah memberikan markah yang tinggi kepada pegawai yang dinilai tersebut. Dan tidak memberikan perhatian yang lebih kepada perkara yang baru berlaku, sama ada bersifat positif atau negatif yang boleh mempengaruhi penilaian keseluruhan seorang pegawai. Contohnya mungkin terdapat salah faham yang baru saja berlaku, sepatutnya perkara tersebut tidak memberikan kesan ataupun mendapat hadiah ataupun pernah ditolong, baru saja ditolong oleh pegawai yang dinilai tersebut. Sepatutnya perkara-perkara tersebut tidak memberikan kesan kepada penilaian prestasi pada tahun tersebut. Dan kaedah penilaian ini, jadi sebenarnya saya telah pun habis 2 subtopik yang saya telah nyatakan pada awal tadi. Dan seterusnya, saya terangkan sedikit apakah kaedah penilaian yang boleh dilakukan. Jadi, penilaian ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Iaitu sama ada saya makan bahan, temu bual, pencerapan sendiri ataupun pemerhatian. Jadi, boleh dengan ini, maksudnya berlaku juga flexibility dalam segi masa, tempat. Masa dan tempat penilaian tersebut berlaku. Jadi saya rasa saya berhenti di sini dan akan disambung bagaimanakah proses penilaian ini dilakukan. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua telah pun memahami apakah yang dinilai dan bagaimana ia dinilai akan diterangkan oleh kawan saya pada seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Razak atas pembentangan beliau. Seterusnya, saya Khairul bin Naharawi ingin membentangkan berkenaan dengan proses penilaian komponen keberhasilan dalam PBPPP dan juga kaedah penilaian. Dalam komponen kebersihan dalam PBPPP, kita fokuskan kepada 2 perkara, iaitu hasil kerja dan asas penilaian, di mana penilaian kepada pegawai yang dinilai adalah berdasarkan hasil kerja utama. Kalau guru, mengajarlah. Kalau pentadbiranlah.
yang memberi impak kepada klien. Kalau guru, klien dia murid, outcome dia. Kalau pentadbir, klien dia, kalau di sekolah, guru dan murid. Yang mana ianya berasas kepada konsep tugas dan juga tempat bertugas. Okey. Yang kedua adalah asas penilaian, di mana pengukuran berlaku berdasarkan asas penilaian, iaitu sama ada dari segi peningkatan keberhasilan ataupun pencapaian keberhasilan. Jadi dalam penilaian ini, setiap pentadbir ataupun pegawai penilai perlu menilai secara profesional dengan mempertimbangkan 3 perkara, iaitu kita perlu melihat dari segi usaha ataupun inisiatif pegawai yang dinilai dalam meningkatkan ataupun mencapai keberhasilan yang telah mereka tetapkan. Yang kedua, kita akan lihat kepada kesungguhan mereka atau usaha mereka, sama ada ia dilakukan dengan penuh minat ataupun tekun ataupun dengan seikhlas hati. Dan yang ketiga, kita melihat kepada keberkesanan tugas dan hasil kerja yang memberi impak kepada organisasi. Okey, baik. Dalam mana-mana organisasi, carta ahli merupakan salah satu dokumen penting untuk memudahkan proses satu kerja. Okey, kita perlu menilai mengikut pemeringkatan . Jadi di sini ada 4 peringkat yang perlu dilalui untuk proses penilaian keberhasilan. Yang pertama adalah pra penilaian, yang kedua penilaian pertama, yang ketiga penilaian akhir, dan yang terakhir sekali adalah pasca penilaian. Kita akan lihat secara detail selepas ini. Okey, baik. Dari segi pra penilaian, proses penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan bagi PP dan PYD. Jadi di sini pegawai penilai 1 dan juga pegawai penilai 2 perlu membuat satu perancangan penilaian dan perlu juga berbincang dengan PYD, pegawai yang dinilai, mengenai penetapan sasaran keberhasilan dan kemajuan kerja. Jadi mereka akan duduk bersama-sama. Sebelum tu PYD akan listkan, senaraikan, catatkan apakah sasaran-sasaran yang perlu mereka capai. Jadi bagi memastikan PYD dinilai dengan baik, PYD perlu dinilai menggunakan instrumen yang betul mengikut bidang tugas masing-masing, mengikut subjek method masing-masing. Kalau guru BM, nilailah dari segi kebitaraan dari segi bahasa Melayunya. Kalau PJ, nilai dari segi PJ-nya. Okey. Kalau guru agama, kita nilai dari segi konteks dan konten agama dia dalam PDP. Okey. Pegawai penilai hendaklah menyila kerja yang dijalankan oleh PYD melalui pengawasan dan bimbingan yang berterusan. Jadi di sini adalah menjadi tanggungjawab kepada semua pegawai penilai ataupun pentadbir untuk melaksanakan pemantauan ataupun bimbingan secara berterusan berdasarkan kompetensi, ataupun kita nak melihat prestasi kerja mereka. Penilaian ini berlaku sepanjang tahun. Okey, baiklah. Untuk peringkat yang seterusnya adalah peringkat penilaian pertama, di mana pegawai penilai memaklumkan skor yang diperoleh PYD mengikut aspek yang dinilai. Yang kedua, menyerahkan salinan borang markah penilaian kepada PYD dan satu salinan perlu disimpan oleh PP. Dan seterusnya, PYD perlu menerima skor penilaian dan keberhasilan serta menyimpan borang markah bagi penilaian pertama. Dalam masa yang sama juga, mereka perlu mengadakan sesi perbincangan bersama PP1, PP2 dan PYD bertujuan untuk membuat semakan semula keberhasilan jika sekiranya perlu. PP hendaklah berbincang dengan PYD mengenai kemajuan kerja sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan dari semasa ke semasa bagi membuat pengubahsuaian strategi kerja untuk meningkatkan prestasi kerja. Peringkat seterusnya adalah proses penilaian akhir, di mana perbincangan di antara PP1 dan PP2 untuk pencapaian skor keberhasilan PYD. Mereka perlu berbincang untuk memutuskan skor markah yang perlu diperolehi oleh PYD yang dinilai.
Seterusnya, mereka akan memasukkan skor dalam sistem e-prestasi di mana hanya PP1 sahaja dibenarkan untuk memasukkan markah tersebut ke dalam sistem e-prestasi. Manakala proses yang terakhir adalah proses pasca penilaian, di mana pegawai penilai perlu memaklumkan kepada PYD skor yang diperoleh mengikut aspek yang dinilai. Kalau kita lihat tadi, sebelum ini untuk penilaian pertama, mereka juga perlu memaklumkan skor kepada PYD. Selepas itu, mereka akan menyerahkan salinan borang markah penilaian kepada PYD dan satu salinan perlu disimpan oleh pegawai penilai. Jadi, pegawai penilai perlu menerima atau meminta skor permarkahan tersebut kepada PP untuk simpanan dan rujukan mereka. Dalam penilaian keberhasilan, ada dua maklumat penting yang perlu kita tahu. Yang pertama sekali adalah bilangan sasaran. Yang kedua adalah penilaian. Dari segi bilangan sasaran, setiap PYD mesti mencatat minimum 5 sasaran dan dicadangkan sasaran maksimum sebanyak 20 sasaran. Bagi penilaian pula, jika seseorang PYD diarahkan berpindah atas sebab-sebab tertentu atau tidak dapat mencapai sasaran disebabkan faktor-faktor luar jangka, contohnya sakit, dan penilaian masih dilaksanakan di organisasi asal, maka penetapan sasaran perlu diselaraskan. Jadi, kalau sebelum ini penetapan sasarannya sebanyak 20, tapi tak dapat capai 20, hanya capai 10 saja, maka markah hanya pada tahap 10 sasaran sahaja. Itu bergantung kepada budi bicara PP. Sehingga kini, setiap tahun, isu penilaian prestasi sering menjadi topik panas yang dibualkan di pelbagai medium, sama ada di pejabat, Facebook, surat khabar dan lain-lain. Salah menyalah antara satu dengan lain masih terus berlaku. Masalah penilaian prestasi yang tidak tepat dan konsisten umumnya disebabkan oleh pegawai penilai. Perubahan dalam sistem penilaian ini telah membawa beberapa pertanyaan dan masalah dalam kalangan guru dan pegawai yang dinilai di sekolah, terutamanya dalam isu ketulusan dalam proses pelaksanaan penilaian prestasi guru di sekolah. Antara isu yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian prestasi di sekolah adalah isu yang pertamanya adalah kebanyakan pegawai penilai tidak menyemak borang keberhasilan selepas dihantar oleh pegawai yang dinilai. Mereka tidak berbincang ataupun membimbing PYD dalam penyediaan dan penetapan sasaran. Isu yang kedua adalah pegawai yang dinilai menetapkan sasaran yang lebih daripada sepatutnya untuk mendapatkan tahap yang melebihi sasaran. Contohnya, guru matematik menetapkan sasaran rendah pada kelas cemerlang dan pada akhirnya pencapaian kelas tersebut melebihi sasaran yang telah ditetapkan. Isu ketiganya, unsur pilih kasih. Penilaian prestasi yang dibuat terhadap guru sering berubah-ubah mengikut emosi dan keadaan penilai. Ini kerana setiap penilai mempunyai kecenderungannya sendiri semasa membuat penilaian. Contohnya, terdapat pengetua yang lebih berminat kepada sukan dan apabila terdapat guru yang aktif dalam sukan, maka ada kecenderungan guru tersebut akan mendapat markah yang lebih tinggi. Isu yang keempatnya, pengetahuan yang minimum di kalangan pegawai yang dinilai tentang kriteria penilaian. Jadi ini mengakibatkan mereka gagal mengemukakan bukti pencapaian apabila diperlukan. Isu seterusnya, memberi markah tanpa merujuk garis panduan penilaian komponen keberhasilan. Kebanyakan sekolah menetapkan APC mengikut giliran ataupun senioriti, di mana mereka mengabaikan garis panduan ini dalam membuat penilaian. Isu yang terakhir, pegawai penilai menetapkan sasaran ataupun arahan yang tidak munasabah. Contohnya, isu yang tertimbul akibat daripada penyediaan fail peribadi sebagai salah satu eviden dalam memberi markah penilaian. Walaupun KPM telah memberi penjelasan melalui surat siaran pada tahun 2016, perkara itu masih dilakukan ataupun dilaksanakan di kebanyakan sekolah. Ada juga sekolah menggunakan alasan daripada keputusan daripada MGB ataupun PPD yang menetapkan sekolah tersebut
markah penilaian sekolah tersebut tidak boleh melebihi daripada 90%. Cabaran PBPPP. Cabaran yang pertamanya adalah integriti dalam pelaksanaan penilaian. Kedua-dua pegawai penilai harus merahsiakan markah PYD supaya keadilan dan ketulusan dalam pemberian markah dapat dipastikan. Cabaran yang kedua adalah pemantauan ke lokasi sekolah oleh PPD. Walaupun jumlah bilangan sekolah adalah banyak, tetapi melalui pemantauan ke lokasi tersebut dapat mengurangkan salah guna kuasa ataupun sikap sambil lewa dalam pentaksiran. Yang ketiga adalah sikap pegawai penilai dan pegawai yang dinilai harus diubah dalam pelaksanaan supaya mereka mengikuti garis panduan yang disediakan dalam penulisan borang keberhasilan dan pemberian markah. Cabaran yang terakhir adalah keyakinan guru terhadap keadilan pelaksanaan harus dipertingkatkan. Ini adalah kerana kajian terdahulu membuktikan penilaian prestasi mempengaruhi gelagat, sikap dan kepercayaan individu terhadap organisasi. Implikasinya dari segi dasar, pengubalan elemen penilaian. Kriteria piawaian dan penilaian yang jelas, bersifat objektif dan mudah diukur sebagai satu penambahbaikan, supaya tiada lagi isu penetapan sasaran rendah ataupun pilih kasih di kalangan pegawai penilai dan pegawai yang dinilai. Implikasi dari segi latihan, pegawai penilai harus dipraktikkan dalam melaksanakan penilaian secara adil dan saksama melalui latihan yang berkala. Pemimpin sekolah boleh memberi pendedahan berterusan kepada pegawai yang dinilai tentang elemen-elemen penilaian, penjelasan elemen dalam mesyuarat guru, paparan di bilik guru ataupun kantin sebagai peringatan kepada guru tentang kepentingan dalam penilaian. Dan implikasi dari segi pemantauan, pejabat pendidikan daerah ataupun jabatan pendidikan negeri boleh mengadakan pemantauan berkala pada sekolah melalui pegawai yang dipertanggungjawabkan selain bergantung kepada pemantauan mengejut. Ia dapat memastikan keberkesanan pelaksanaan penilaian dan meningkatkan keutamaannya di kalangan pegawai penilai dan pegawai yang dinilai. Implikasinya dari segi kepada pegawai penilai, pematuhan integriti dalam tugas yang diamanahkan. Penilaian yang adil kepada pegawai yang dinilai tanpa mengambil kira apa-apa unsur kerana mereka adalah aset kepada sekolah ataupun organisasi tersebut. Pegawai yang dinilai harus memahami elemen atau kriteria piawaian bagi mengelakkan kekeliruan ataupun konflik pada akhirnya. Ia menjadi panduan kepada mereka dalam mengamalkan budaya kerja yang lebih baik. Kesimpulannya, dengan terlaksananya penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan, kepimpinan sekolah mempunyai satu lagi panduan dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih berfokus. Ketidakadilan dan ketidakpuashatian dalam pemberian markah prestasi masih menjadi permasalahan. Latihan dan pendedahan berterusan dapat memastikan pemahaman yang jelas tentang pelaksanaan penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan dalam kalangan pegawai penilai dan pegawai yang dinilai. Penambahbaikan sistem penilaian dapat membantu pembangunan kompetensi dan potensi pekerja serta pembangunan organisasi di masa hadapan. Sebelum kami mengakhiri pembentangan pada petang ini, kami ingin menyampaikan serangkap pantun kepada rakan-rakan semua. Tangan dihulur, maaf di pohon. Tanda ikhlas mensucikan diri. Salah dan silap harap diampun. Semoga berbahagia di Aidilfitri. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih daripada kami, Kumpulan 4.